Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, video pada hari ini akan menerangkan mengenai institusi keuangan perbankan. Institusi keuangan perbankan yang pertama adalah Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia ditubuhkan pada 26 Januari 1959 di bawah Akta Bank Negara Malaysia 1958, pindaan 1994. Ia merupakan badan berkanun yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia, mempunyai seorang Gubernur yang melapor terus kepada Menteri Keuangan Malaysia dan memaklumkan hal-hal berkaitan dengan dasar sektor moneteri dan keuangan kepada Menteri. Secara umumnya, Bank Negara Malaysia adalah untuk menggalakkan kestabilan moneteri dan keuangan bagi menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia yang mampan. Di antara fungsi Bank Negara Malaysia, pertama, untuk merumuskan dan mengendalikan dasar moneteri di Malaysia, untuk mengeluarkan mata wang di Malaysia, untuk mengawal selia dan menyelia institusi keuangan yang tertakluk kepada undang-undang yang dikuatkuasakan oleh bank, untuk mengadakan pengawasan ke atas pasaran wang dan pasaran pertukaran asing, dan untuk menjalankan pengawasan ke atas sistem pembayaran. Institusi keuangan perbankan seterusnya adalah Bank Perdagangan. Bank Perdagangan adalah institusi keuangan yang terbesar dan terpenting dalam sistem perbankan. Dimiliki oleh swasta dan aktivitinya adalah berteraskan keuntungan. Kaedah perbankan konvensional mengamalkan urusan berdasarkan kadar faedah, dikawal oleh Akta Perkhidmatan Keuangan 2013 dan menerima deposit tetap. Antara contoh bank perdagangan adalah Maybank Berhad, CIMB Bank Berhad dan RHB Bank Berhad. Fungsi bank perdagangan: pertama, mengumpul tabungan; kedua, memberi kredit iaitu pinjaman kepada yang wajar menerima; ketiga, melicinkan mekanisme pembayaran; keempat, memudahkan kaedah pembayaran dan pembiayaan perdagangan antarabangsa; kelima, membolehkan pengiriman wang dengan pelbagai kaedah sama ada dalam atau luar negara; keenam, menyediakan peti keselamatan peribadi; ketujuh, mereka juga mempunyai perkhidmatan lain seperti kemudahan kredit cawangan, dispenser wang tunai, peti simpanan keselamatan dan peti simpanan malam. Seterusnya adalah institusi keuangan perbankan Islami. Institusi perbankan yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bank yang berlandaskan hukum syarak. Contoh, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Muamalat dan Affin Islamic Bank Berhad. Kemudahan yang disediakan adalah sama dengan bank konvensional yang lain kecuali perkhidmatannya berlandaskan prinsip syarak iaitu patuh syariah. Kaedah perbankan Islami mengamalkan urusan berlandaskan hukum syarak, dikawal oleh Akta Perkhidmatan Keuangan Islam 2013. Ia dibentuk mengikut Akta Perkhidmatan Keuangan 2013 dengan pengubahsuaian dan pindaan yang perlu sejajar dengan prinsip dan amalan perbankan Islam. Berikut adalah fungsi perbankan Islam. Al-Wadiyah iaitu akaun semasa dan simpanan, bertindak sebagai pemegang amanah deposit tunai penabung-penabungnya. Dividen dibayar jika bank memperoleh keuntungan. Al-Mudarabah, bank membeli harta benda untuk pelanggannya. Harta benda tersebut dijual kepada pelanggan pada harga yang lebih tinggi yang telah dipersetujui, iaitu harga belian dicampur dengan keuntungan yang diinginkan. Pelanggannya akan menjelaskan bayaran secara ansuran mengikut perjanjian. Seterusnya adalah Al-Musyarakah. Bank menyumbang sebahagian modal untuk membiayai projek pelanggannya. Bank dan peminjam berkongsi pengurusan. Pembahagian keuntungan atau kerugian adalah berdasarkan nisbah sumbangan modal yang dipersetujui.
Lain-lain fungsi perbankan Islam. Pertama, deposit tetap atau mudharabah, pembiayaan projek berdasarkan mudharabah dan musyarakah, pajakan dengan konsep al-ijarah dan al-tajiri, sewa beli berdasarkan bait di taman ajil, pembiayaan perdagangan berlandaskan prinsip mudharabah, musyarakah dan al-wakalah, jaminan berdasarkan prinsip al-kafalah, pinjaman khas atau kebajikan berdasarkan prinsip qardul hasan. Institusi keuangan perbankan yang seterusnya adalah bank pelaburan. Institusi keuangan yang membantu individu, badan korporat dan kerajaan memperolehi modal dengan bertindak sebagai ejen kepada pelanggan di dalam terbitan sekuriti. Bank pelaburan juga menerbitkan dan menyenaraikan saham dan menguruskan portfolio pelaburan. Contoh, Affin Investment Bank, CIMB Investment Bank, RHB Investment Bank dan Kenanga Investment Bank. Di antara fungsi bank pelaburan ialah menerbitkan dan menyenaraikan saham dan menguruskan portfolio pelaburan, menyediakan khidmat nasihat korporat, menggerakkan dana penyimpan besar melalui pelaburan dalam pasaran saham, menjalankan aktiviti pembrokeran produk-produk pasaran modal, menjalankan perniagaan pengurusan dana dan unit amanah, memberi pinjaman bersindiket iaitu gabungan pinjaman beberapa buah bank dan institusi kewangan lain untuk membiayai projek mega syarikat-syarikat berhad dan menanggung jaminan terbit saham baru. Baiklah, itu sahaja sedikit penerangan mengenai institusi kewangan perbankan. Sekian, terima kasih.